Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita alhamdulillah kita bersiaran lagi dalam channel official Kedah Medical Center dalam KMC Awad ni. Okey, bersempena Minggu Penyusuan Susu Ibu 2021 iaitu pada 1 hingga 7 hari bulan 8 kita menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu yang bertemakan Protect Breastfeeding, a Shared Responsibility. Okey, saya moderator anda pada hari ini, Fauzia. Dan hari ini kita bersama pakar ONG yang tidak asing lagi di Kedah Medical Center iaitu Dr. Cik Hatikah Cik Hanafi. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Lama tak jumpa Doktor. Jadi gagap sikit lah. Kita lama tak pair diorang ni. Okey. Ya. Okey Doktor. Susu ibu ni Doktor, kita tahu dah. Memang susu yang terbaik. Malah di susu formula sekalipun ada ditulis di situ. Susu ibu adalah susu yang terbaik. Okey. Jadi boleh Doktor kongsi sikit. Apakah kebaikan susu ibu ni? Okay. Terima kasih je ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Sebenarnya tajuk yang kita pilih hari ini adalah untuk bercakap apa expectation ibu-ibu, apa yang ibu-ibu dapat jangkakan berkisar dengan penyusuan susu ibu ni. Dan aim kita sebenarnya nak menggalakkan, nak mempromosikan penyusuan susu ibu. Dan kita sangat menyokonglah kita kata penyusuan susu ibu sebab atas kebaikan yang boleh didapati melalui penyusuan susu ibu. Okay, expectation yang pertama ni kita nak bagi tahu benda yang baik-baik lah. Kita nak kongsikan expectation yang jangkaan kita. Apa yang kita dapat sekiranya kita melakukan ataupun kita engage dengan penyusuan susu ibu yang berjaya. Okey, pertamanya macam dia cakap tadi semua orang tahu susu ibu ni diwar-warkan sebagai orang kata satu anugerah kan? Satu anugerah dan adalah kita kata susu yang terbaik untuk bayi. Okey, atas apa sebab? Ini adalah kerana disebabkan oleh scientific evidence bukan sebab orang kata overclaim ke apa. Dia berpandukan scientific evidence. Apa dia yang menyebabkan susu ini, susu ibu susu terbaik sehingga kan bila di-prepare formula milk pun susu ibu ni menjadi benchmark kepada formula milk kita. Kan? Okey. Apa kandungan susu yang menyebabkan jadi terbaik? Okey, yang pertama dia adalah orang kata makanan yang lengkap untuk bayi. Makanan yang lengkap untuk bayi dari segi nutrisi dia. Semua ada. Mineral ada, dia punya karbohidrat, dia punya fat, semua ada untuk perkembangan janin, untuk semua keperluan janin. Okey, yang keduanya yang kita tengok specialnya susu ibu ni, segala keperluan janin yang ada keperluan bayi maksud saya yang ada dalam yang menjadi komposisi ataupun kandungan susu ibu tu dia berubah mengikut keperluan bayi. Mengubah mengikut pembesaran bayi. Kan kalau kita tengok dia ada perubahan dari segi mengikut siang atau malam. Dia ada berubah secara sendiri, secara fisiologi mengikut orang kata masa feeding tu sendiri. Contohnya, waktu bayi start menyusu, konsistensi susu tu lagi banyak air. Dia pertamanya bila start baby tengah lapar. Kan nak start menyusu, kandungan air dia tinggi. Bila hujung-hujung tu kandungan fat yang banyak. Itu uniknya orang kata susu ibu ni sehingga to certain extent formula milk tak boleh nak 100% tiru. 100% tiru. Kita kata komposisi fisiologi susu ibu ni. Itu kita kata dari segi nutrisi. Okey, dari segi kandungan yang kedua yang kita kata susu ibu ni adalah penawar. Kenapa? Sebab dia ada kandungan-kandungan bioaktif yang mana kita kata offer baby tu protection against jangkitan. Contohnya dia ada antibody, dia ada enzim, dia ada bahan-bahan yang kita kata boleh membantu membunuh kuman. Bahan-bahan yang antibody itu menyediakan badan untuk orang kata melawan jangkitan. Pada masa yang sama dia juga ada kita kata faktor-faktor lain yang membantu dari segi mencegah jadinya alhan, anti allergen.
mencegah alahan kepada bayi. Dari segi alahan macam eczema, penyakit kulit, macam asma. Kalau ikut kajian dia mengurangkan risiko pada bayi yang disusukan susu ibu. Itu kebaikan pada bayi. Kita tengok pula kalau kata kebaikan kepada ibu pun banyak sebenarnya Ji. Kita tengok kalau kata di peringkat awal selepas bersalin tu penyusuan ni dapat membantu mengurangkan pendarahan. Bagaimana dia membantu kita kata pengecutan rahim. Bila kita menyusu, ada perubahan hormon dalam badan kita, iaitu hormon oksitosin akan meningkat, dibantu kecutkan rahim dengan cepat, membantu mengurangkan pendarahan. Itu peringkat awal. Dan seterusnya, kita kata penyusuan ni akan menggunakan kalori. Dia akan burn up kalori ibu. So, dia boleh membantu ibu dapat balik berat badan yang awal. Kita akan burn up dalam, kita kata kalau ikut tu, dalam 400 to 600 kilokalori per day. Bagi ibu yang menyusu, yang fully breastfeed. Banyak tu, kan? Kalau kita nak exercise tu, rasa 30 minit tak dapat lagi. 400 kilokalori tu. Itu satu. Yang seterusnya, efek kepada ibu ni, dia boleh membantu sebagai salah satu kaedah untuk merancang keluarga, mencegah kehamilan. Ini kita kata hanya berlaku sekiranya ibu ni eksklusif breastfeeding. Maksud dia tak ada campur formula milk. Dan only berkesan pada untuk 6 bulan yang pertama. 6 bulan yang pertama dengan ada beberapa syarat lah. Ibu tak boleh ada period. Sebab kalau ibu dah ada period, maksudnya dah ada ovulasi. Ibu dah fertile. Kurang-kurang 3 perkara kena ada lah. Susu ibu semata-mata untuk 6 bulan yang pertama, kan bayi belum diperkenalkan dengan makanan tambahan, makanan pelengkap lah. Yang mana kalau ikut recommendation 6 bulan baru kita bagi. Ya, betul. Tak ada period. Cukup syarat tu sebenarnya tak perlu dah guna kaedah-kaedah merancang keluarga yang lain. Itu kebaikan ekstra untuk ibu. Dan untuk jangka panjang ada juga penyusuan susu ibu ni. Walaupun kita menyusu semasa bayi, masa baby kita bayi, tapi untuk jangka panjang dia boleh mengurangkan risiko kanser. Kanser yang kita masukkan kanser breast cancer dan juga kanser ovary. Itu kebaikan. Sebab tu kita kata kalau kata kita kata memang sebab tu kita kata worldwide kan promosi untuk menyusu susu ibu ni bukan dekat kita saja. Worldwide. Kebaikan susu ibu pada bayi dan pada mother ni adalah melalui kajian-kajian saintifik kan. Bukannya overclaim ke apa. That's why dia diterima seluruh dunia. Betapa orang kata ajaibnya susu ibu ni dengan menyusu macam-macam kita boleh cover. Itu tak kita tak ambil kira lagi betapa orang kata benda susu ibu tu boleh menjimatkan kos juga kalau untuk ekonomi keluarga, kan. Sebab dia free. Lepas tu certain extent kalau susu dah banyak tu dia memudahkan ibu sebenarnya sebab dia dah tersedia. Betul. Itu pun kebaikan juga, ya. Kan. Sebab itulah saya dengar sekarang ni sampai ada ibu yang sanggup orang kata attend kelas semata-mata untuk menambahkan ilmu penyusuan, nak buat stok, nak kembali bekerja untuk memastikan anak tu boleh menyusu sehingga 2 tahun. Okey doktor. Okey. Ramai yang sudah maklum polisi penyusuan ibu peringkat kebangsaan iaitu kita harus macam tersebut kita harus bagi susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan selama 2 tahun. Jadi boleh tak doktor komen kenapa ada ibu yang kata maksudnya kurang berjaya lah daripada untuk menyusukan anak tu secara eksklusif. Okey. Ada yang berjaya, ada yang kata yang kurang inilah. Okey. Banyak sebenarnya berjaya atau tidak kita kata penyusuan ibu ni banyak faktor yang mempengaruhi lah kan. Tapi saya nak sentuh sebenarnya yang kita nampak lah kan. Faktor utama adalah pada ibu lah. Dan apa yang mempengaruhi kita kata decision ibu sama ada nak teruskan penyusuan atau tidak, nak berhenti, nak berusaha all out atau tidak, ibu yakin atau tidak, ibu putus asa atau tidak, semuanya sebenarnya sangat berkait rapat bergantung kepada pengetahuan. Pada saya pengetahuan ibu tu sendiri. Dan bila pengetahuan ni yang sebenarnya akan mempengaruhi yang orang kata sikap ibu terhadap penyusuan susu ibu. Sebab kita kena tahu kadang-kadang ibu perlukan maklumat yang tepat. Ibu perlu tahu apa dia penyusuan ni, apa yang perlu untuk berjaya menyusu. Okey, yang pertamanya saya dari segi maklumat yang tepat ni adalah kadang-kadang ibu mungkin salah anggap ataupun salah faham. Okey, walaupun susu ibu ni, salah anggap yang pertama lah pada saya, walaupun susu ibu ni kita kata susu yang semula jadi, kan? Tapi kita jangan
benda ni tak mudah untuk semua orang. Ya, betul Kita tu. jangan anggap kadang-kadang mungkin ibu rasa sebab dia semula jadi, bila kita lepas bersalin je macam petik switch, susu akan banyak keluar mencurah-curah. Tidak, dia bukan macam tu. Dia adalah penyusu ibu ni, dia adalah something yang kita perlu usahakan. Betul. Proses fisiologi dah ada, persediaan badan dah ada, tapi tak sama setiap orang. Ada yang mudah baby pandai menyusu, susu pun keluar lancar, tapi ada yang perlu extra effort. Nak perlu orang kata sedikit orang kata usaha, dan dia perlukan skill. Dan skill ni sebenarnya something yang kita perlu dapat, kita perlu pelajari, kita perlu terokai sama ada ibu ataupun baby. Jadi yang tu yang kita kata yang kadang ibu tak faham. Kadang dia rasa macam tak ada susu dia pun dah okey, tak sesuai untuk kita. Mungkin bukan untuk kita lah menyusu ni. Tak. Dia kena perlu diusahakan. Okey, ada misconception yang penting lah pada saya untuk awal peringkat-peringkat awal selepas bersalin ni. Yang pertamanya misconception berkaitan dengan susu dia sikit dan mungkin tak cukup untuk baby. Okey, kita kena faham fisiologi kan. Masa peringkat awal tu susu memang sedikit, tapi susu tu adalah susu yang orang kata dia orang cakap golden milk lah. Sangat berharga yang kita panggil kolostrum. Kita panggil kolostrum sebab dengan kandungan dia tu yang untuk protect baby dengan kaya dengan antibody. Dah dia punya segala orang kata keperluan-keperluan baby dekat situ dan mungkin mencukupi. Ditambah pula fisiologi baby macam mana. Baby pula perut dia masa hari pertama tu sangat kecil. Kan? Kalau kata dalam kita kata 5 cc kalau description kata sebesar guli perut dia. Jadi baby pun memang tak perlu banyak. Jadi perception kata baby hari pertama, hari kedua tu susu mungkin tak cukup sebab mak picit-picit tak ada susu. Sebenarnya kita tak galak pun kita kata test untuk picit-picit tu. Yang penting sebab benda tu sikit sangat dan kita tak boleh nampak banyak mana baby dapat. Tapi ada kolostrum tu. Kolostrum tu ada dan baby memang tak perlu banyak sebab perut dia kecil. Dengan masa, hari ke hari, pengeluaran susu akan bertambah. Dan saiz stomach baby pun dia akan makin besar dan keperluan akan makin bertambah. Itu kita tak ada doubt. Okey, itu satu. Misconception yang tu. Even masa orang pagi tadi pun ada dekat ward tadi. Bersalin semalam, pesakit saya tu. Dia eksklusif breastfeeding. So far tak ada top up dengan ready to feed dengan formula milk. Tapi husband dah macam cuak. Masa orang tadi dia kata, doktor nampak macam tak ada susu. Dia kata, macam tak ada susu. Cukup ke? Macam tu. Tapi bila kita tengok baby, comfortable je dia breastfeed. Dan dia tak fretful, nampak tenang je. Kan tu indikator menunjukkan sebenarnya susu tu ada. Cuma baby tu cukup misconception susu. kita kata, sebab kita tak nampak susu tu, kita kata baby tak dapat cukup. Okey, untuk orang kata first day, second day, kolostrum tu memang tak banyak tapi ada potensi untuk benda tu mencukupi. Okey, misconception yang kedua adalah kita kata yang ini yang saya nak tekankan. Okey, badan kita dah fisiologi badan kita, breast kita dah bersedia, tapi dia perlukan rangsangan. Dia tengok, saya nak cerita sikit lah pasal konsep orang kata demand and supply. Maksud dia kena ada permintaan, baru ada orang kata supply, penghasilan. Itu konsep ni memang orang kata sangat tepat untuk breastfeeding. Yang mana badan kita perlukan rangsangan, perlu diberitahu yang okey, ada keperluan. Ada keperluan. So perlu dirangsang. Macam mana kita nak rangsang, nak bagi tahu tubuh kita ni ada keperluan untuk lebih susu. Baby dah keluar kita katakan. Secara fisiologi badan kita dah ada perubahan. Keluar saja kita punya hormon progesterone akan drop, hormon prolaktin akan start naik dan akan trigger pembentukan susu. Tapi badan still perlu rangsangan. Okey, macam mana kita nak rangsang ni adalah latch on. Maksud dia kita mulakan penyusuan. Mulakan penyusuan bagi bayi hisap. Dia akan hantar rangsangan daripada nipple tu terus ke brain untuk rangsang keluarkan hormon-hormon yang kita kata yang perlu untuk laktasi ni. Jadi sebab itulah doktor saya tengok bila ibu melahirkan bayi terus diletakkan di atas dada ibu. Itu salah satu orang kata tata cara kita lah. Sebab tu kalau kata bayi yang baru lahir, kadang-kadang kita kita encourage ibu untuk mulakan stimulasi. Sebab itu yang akan menentukan banyak tak banyak susu selepas tu. Kita tak mengharapkan kita kata perubahan hormon secara semula jadi yang kita kata selalunya hari ketiga, hari kelima baru
baru nak start banyak kan. Boleh juga macam tu. Ada yang senang macam tu dengan sendiri banyak. Tapi ada a group of mother yang perlu orang kata usaha lebih. Usaha lebih ni maksud kita itulah. Kita adjust fisiologi kita. So benda dah tersedia, kita rangsang saja. Kita bagi baby latch on selalunya kalau kata kita galakkan kurang-kurang setiap 2 atau hingga 3 jam sekali kena bagi baby hisap. Kalau baby tengah tidur pun tak nak hisap pun selalu kita galakkan kejutkan sebab breast perlukan rangsangan. Kalau tak buat macam tu, setiap 2-3 jam kita tak rangsang, nanti lambat susu akan ada. So maksud dia susah sikit kita nak maintain ataupun nak berjaya yang kita kata exclusive breastfeeding tu, tak bagi yang kata formula milk langsung kan. Itu satu. Doktor, maaf, tadi doktor dah cakap kita perlu attach baby untuk memastikan kita ada rangsangan. badan kita tahu kita akan ada demand. Macam mana pula baby yang mungkin tidak sihat, mungkin dia terpaksa diletakkan di NICU. Sama juga. Jadi boleh tak ibu tu menggunakan breast pump sebagai ganti? Boleh. Itu pun saranan kita sebenarnya. Kalau kata baby tidak ready for whatever reason lah untuk latch on mother direct kan. Kita memang galakkan untuk ibu express breast milk. Okey, express ni banyak cara lah, sama ada manual ataupun menggunakan gadget kan. Kan menggunakan gadget untuk express. Sebab ini adalah satu bentuk rangsangan juga. Dan ini sangat perlu sama peringkat awal supaya kita banyak mana yang ada dekat breast tu kita keluarkan. Kita perlu kosongkan supaya badan kita dapat tahu, okey ada keperluan dah kosong. So dia akan hasilkan lebih banyak. Bila selagi banyak kita keluarkan susu, lagi banyak susu akan dihasilkan. Itu yang kita kata konsep, kita kata demand and supply tu. Itu kita kena perlu kosongkan. Sama juga ibu yang dah establish breastfeeding, katakan dah menyusu tapi nak buat stok contohnya kan, nak masuk kerja, katakan lagi beberapa hari nak masuk kerja kan. Kadang-kadang ibu boleh juga orang kata manipulasi ataupun optimizekan dia punya fungsi laktasi tu melalui proses macam tu lah. Kosongkan. Bila kosongkan, bila kita keluarkan susu, kita kosongkan seolah macam ada demand lagi. Macam ada demand walaupun baby dah stop menyusu dah. Kan dah kenyang contohnya, tapi kita kosongkan. Kita express lepas tu supaya badan dapat signal kata ada keperluan lagi susu masih yang kata dikeluarkan. So bila kita kosongkan akan lagi banyak kita kata pembentukan susu tu. Itu salah satu benda yang sangat penting lah. Badan kita perlu rangsangan untuk hasilkan lebih susu. Yang tu satu. Semua tu orang kata memerlukan effort lah doktor. Okey, dia memang memerlukan effort. Yang tu pun ibu-ibu kena faham jugalah. Yang tu sebab tu kita satu lagi yang saya nak tekankan, dia ada kekangan-kekangan dia. Bukan semua mudah untuk semua orang kan. Sebab tak mudah semua orang, setengah orang ada yang inverted nipple contohnya. Itu pun ada jadi masalah juga, ada kesukaran sikit tapi benda tu ada solusi. Ada setengah orang tu dia akan ada komplikasi, kita kata bengkak, enggok sangat, sakit, crack nipple. Benda tu ada solusi. Jadi ibu kena faham ada kekangan-kekangan tapi benda tu adalah boleh dicegah dengan teknik yang betul dan boleh yang kata ada solusi untuk dia. Tapi jadi apa yang lebih penting sebenarnya maklumat yang betul lah. Betul, pengetahuan. Maklumat pengetahuan yang betul macam mana kita nak lancarkan susu, banyakkan susu, maklumat yang betul macam mana kita nak overcome kita punya kekangan ataupun cabaran, problem semasa menyusu. Dan satu lagi yang saya rasa sangat penting lah. Ada yang sangat penting untuk menentukan berjaya atau tidak berjaya penyusuan tu adalah sokongan yang ibu dapat. Sokongan yang ibu dapat macam mana persekitaran dia, family dia, husband dia seperti ke tidak. Dan juga sokongan yang paling besar sekali adalah sokongan dari segi orang kata dapat maklumat yang betul. Dapat orang kata coaching, panduan macam mana. Dapat macam mana, sebab ibu ni terutamanya ibu yang pertama kali lah, tak ada pengalaman kan. Itu pentingnya. Kita kata kalau kata persekitaran ni termasuklah kaedah pengendalian kehamilan, kaedah pengendalian semasa bersalin dan juga saat yang paling penting tu semasa lepas bersalin tu lah. Masa ibu nak mula-mula nak memulakan penyusuan. Ibu perlu sokongan yang kata paling banyak lah masa kat situ. Macam kita di Kedah Medical Center juga sebelum semasa antenatal check up pun kita dah bagi education mengenai breastfeeding dan juga of course lah selepas tu juga kita bantu ibu-ibu untuk menjayakan breastfeeding journey ni. Doktor tertarik kepada satu quote yang saya jumpa tadi tau.
Dia cakap breastfeeding all the way. It can be hard at first, but don't get discouraged. You may need practice. Baby also need practice. Ya, okey. Okey doktor, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kadang-kadang ni macam cakap tadi, ibu tu kita nampak dia belum bersedia kadang-kadang untuk menyusukan bayi ni. Jadi doktor, bila masa yang terbaik tu untuk ibu tu memulakan penyusuan? Okey. Dia macam ni, yang terbaiknya adalah sebaik bayi keluarlah. Tapi kita kena faham secara fisiologinya bayi ni bila keluar, dia tak semestinya dalam kita kata 10 minit pertama, 20 minit yang pertama tu dia tak ada guideline macam tu kata kita perlu dah letak dekat breast tak. Apa yang penting kita orang kata feeding on demand. Kadang baby ni dia akan menunjukkan bila dia bersedia. Kalau tengok baby lepas lahir kan, kita letak dekat ibu, dia tak ada tanda-tanda dia nak menyusu lagi. Tapi lepas sometime, kita kata lepas 20 minit, 1 minit, kadang dia ada menunjukkan tanda-tanda dia nak menyusu. Dia adalah dia start mengecap, dia start buka mulut, kan, dia start cari-cari, bergerak kepala dan sebagainya. Itu menunjukkan baby dah ready nak menyusu. Itu masa terbaik kita nak mulakan. Jadi kalau kata masa terbaik tu maksud dia secepat mungkin lah. Cepat mungkin, sebaik saja selepas bersalin. Itu masa tu kita kata banyak kebaikan lah kalau kita mulakan semasa tu. Sebab ibu, kita akan mulakan bonding ibu, kita akan, sebab ada dengan baby dengan ibu adalah satu orang kata terapi juga. Ibu baru lepas bertarung kan dengan proses bersalin contohnya lah. Kadang-kadang boleh jadi sukar. Anak tu sebenarnya adalah terapi ibu. Terapi ibu juga sebenarnya. Pada saya duduk tengok patient-patient saya lah kan. Terapi ibu juga. Dan kita kata kita akan mulakan secepat mungkin bila bayi tu bersedia. Of course lah kita take into account mak pun bersedia lah. Kalau mak tu kita kata ada masalah, ada komplikasi, perlu terapi ke ataupun diberi ubat lali ke apa, for apa-apa sebab lah, sebab prosedur ke apa, mungkin masa tu tidak bersedia lagi lah. Bila dua-dua di dalam orang kata dalam keadaan yang alert, secepat mungkin kita akan mulakan. Yang tu yang terbaik. Sebab lagi cepat kita bagi rangsangan untuk rangsangan kepada badan ibu, rangsangan pada badan ibu, lebih cepat susu akan dikeluarkan. Yang itu yang pentingnya kita mulakan cepat. Selalu kita akan cuba within first orang kata dalam 30 minit sejam yang pertama tu memang akan start lah. Tapi ada juga, ibu jangan bimbang, ada juga bayi yang kadang tak menunjukkan dia nak minum pun dalam sejam pertama. Kadang 2 jam tu baru dia nampak dia dah ada orang kata macam dah bersedia ataupun lapang lah kita kata. Dah mula nak menyusu. Okay? Betul. Anda kata ibu tu kita kata tak mampulah meneruskan, tak mampu memberi susu ibu pada mungkin seawal yang mungkin selepas kelahiran, mungkin disebabkan keadaan yang stres ke ataupun komplikasi pembedahan dan sebagainya lah. Jadi mungkin start lambat. Mungkin awal-awal tu dia buat decision, tak apalah saya tak naklah fikir banyak-banyak, saya nak bagi formula milk. Tapi selepas tu mungkin baru timbul kesedaran, seminggu, 2 minggu selepas tu baru dia decide nak bagi susu ibu. Adakah itu terlambat? Adakah itu menentukan kejayaan penyusuan tu? Tak juga. Ibu sebenarnya tak boleh. Saya biasa je. Kadang saya jumpa pesakit saya balik lepas 2 minggu lepas bersalin. Dan bila saya explore, dia pun dah campur dah. Kan? Tapi itu tidak menghalang dia orang sebenarnya untuk optimizekan dia orang punya orang kata proses penyusuan. Nak balik kepada eksklusif breastfeeding boleh sebenarnya. Sebab apa? Badan kita dah bersedia. Kan masa mengandung lagi kita dah ada orang kata pengembangan breast untuk dengan saluran-saluran susu berkembang, dengan orang kata kelenjar-kelenjar susu dah berkembang, kita kata dengan ni. Cuma kita perlukan rangsangan yang cukup saja. Itu pentingnya kita kata maklumat dan juga kita kata ilmu yang betul. Sebenarnya boleh. Sebab kalau kita tengok ibu-ibu yang memang contohnya ambil anak angkat lah. Kan ibu-ibu kan selalu all out juga, ibu-ibu yang ambil anak angkat nak memaharamkan untuk keluarga muslim lah kan, dia nak memaharamkan anak angkat, dia orang akan go for kata induce lactation ni, cetusan laktasi dipanggil kan, cetusan laktasi ni dengan menggunakan ubat. Bayangkan yang itu pun boleh berjaya. Saya ada pesakit saya yang berjaya menyusu sampai umur 6 bulan anak angkat dia. Bayangkan selama 6 bulan dia boleh menyusu anak angkat dia kan. So maksudnya apa yang lebih penting sebenarnya
usaha lah, effort lah pada saya. effort. Apalagi It's all about ibu-ibu effort. yang dah mengandung kan, dah bersalin, maksud badan dah tersedia dengan orang kata fungsi fisiologi tu, dia punya perlu extra effort saja lagi. Dan effort ni kena belajar lah macam mana nak rangsang, macam mana nak trigger pengeluaran susu. So jangan putus asa. Ibu-ibu yang kita kata dah gagal, dah bersalin 2-3 minggu, gagal untuk orang kata menyusu ataupun gagal untuk eksklusif breastfeeding, masih boleh berusaha. Dan dapatkan kita kata orang kata maklumat yang tepat lah dari segi kaedah kan, dari segi kaedah. Okey, kalau macam tu jadi konklusi dia semua atas kita punya usaha mencari ilmu tentang penyusuan ni kan? Betul. Okey, saya nak tambah satu ni dari segi misconception satu lagi lah, kerana ibu menyebabkan ibu kurang yakin. Saiz buah dada kan. Kadang ibu beranggapan okey, ada yang beranggapan sebabkan saiz buah dada dia kecil, mungkin kita kata sudah tak banyak, tak sesuai. Tak macam tu. Dia tak macam tu. Saiz tak menentukan berjaya atau tidak penyusuan. Sebab yang more important is productivity. Kan? Sebab benda tu adalah proses. Susu tu bukan ada sedia. Susu tu akan sentiasa kata dikeluarkan. Disintesis lah maksud saya. Dirembes kan. Jadi apa yang lebih penting adalah productivity lah. Pengeluaran. Again, itu yang kita kata kena ada demand, ada supply. Dia supply tu. Dia tak bergantung kepada saiz. So jangan bimbang ibu-ibu yang kecil-kecil, breast kecil ke apa ke, masih boleh berjaya. Silap lagi bagus daripada ibu-ibu yang ada breast yang besar, saiz yang besar. Saiz tak menentukan boleh atau tidak boleh, gagal atau berjaya tu. Okey doktor. Merujuk kepada tema penyusuan kita tahun ni, iaitu melindungi penyusuan susu ibu adalah tanggungjawab bersama. Selalunya bersama tu kita lebih fokus kepada suami lah, sebab suami selalu bersama dengan isteri kan. Okey, jadi apa komen doktor tentang pentingnya peranan suami untuk menjayakan penyusuan? Okey, macam ni. Dia caranya macam cakap tadi lah, dia adalah antara faktor yang utama mempengaruhi berjaya atau tidak lah. Kita kata sokongan daripada yang ada di persekitaran ibu ni. Of course orang yang paling penting adalah suami lah. Okey, cuma saya nak tekankan kat sini, macam mana suami boleh membantu kan. Itu orang suami membantu macam mana. Yang pertama tu sokongan dari segi mungkin motivasi. So maksud suami pun kena ada knowledge jugalah kan. Bila suami ada knowledge, baru dia pun rasa pentingnya susu ibu ni, pentingnya penyusuan susu ibu. Dan bila ada orang kata tekad, suami pun ada tekad, ada niat untuk pastikan bayi anaknya dapat orang kata susu ibu, dia orang kata menjadi penyokong dari segi motivasi lah. Kalau isteri nampak dah putus asa, mungkin suami yang boleh motivatekan balik. Itu yang dari segi motivasi. Yang kedua dari segi sokongan emosi. Sokongan emosi tu penting juga, sebab kita kata menyusu ni ada kekangan-kekangan dia. Betul. Kan? Kadang ibu kena bangun jaga malam untuk menyusu. Kadang baby kadang awal-awal dia bangun kerap 2 jam sekali, contohnya 3 jam sekali. Nak melekat je contoh je lah. Jadi ini ada kekangan yang kadang-kadang ibu mungkin rasa letih kan. Jadi kita kata sokongan emosi ni dari segi mendengar. Kalau suami tu boleh jadi pendengar yang bagus pun dah cukup baik dah pada saya. Kan, dengar keluhan isteri, kan faham kita kata masalah isteri, keluhan isteri tu pun dah orang kata satu yang boleh menjadi positif, membantu positif impact pada orang kata keyakinan ibu, kesungguhan ibu untuk meneruskan penyusuan. Dan yang ketiganya adalah sokongan fizikal. Sokongan fizikal dari segi nak membantulah. Membantu memudahkan kita kata ibu untuk menyusukan ni, sama ada nak menyelesaikan bagi ibu rest ke, kan, menguruskan hal-hal yang dia boleh uruskan, tak membebankan semuanya kepada ibu contohnya. Betul. Maksudnya kan, membantu daripada segi urusan rumah tangga. Urusan yang lain, ataupun membantu mungkin masa menyusu tu, bagi sokongan dari segi mungkin tolong orang kata mudahkan urusan dia lah, nak minum ke nak makan ke apa untuk urusan ibu kan. Mungkin ada juga suami yang boleh support dari segi mungkin tolong bagi isteri comfortable dari segi posisi contohnya kan. And then mungkin boleh dari segi safety, tolong tengokkan bayi masa proses menyusu, takut isteri letih contohnya, letih tertidur ke kan, takut kita kata hidung bayi tersumbat ke apa kan. Mungkin dari segi support macam tu, fizikal macam tu, suami berada di situ untuk memastikan keadaan tu selamat. Keadaan selesa kan. Selamat untuk bayi macam tu.
Tolong letak Itu bantal kita kat kata support belakang yang sangat ke, penting lah. kan? Itu peranan suami. Okey, dengar suami-suami tu semua tu orang kata kena tolong beri perhatian lah. Contohnya boleh juga tolong jaga anak-anak yang lain. Ya, Sekecil-kecil bantuan tu tentu akan dihargai lah. Okey. Okey doktor. Saya ada terima banyak doktor soalan mengenai kita kata milk booster ni. Macam kita tengok kat pasaran pun banyak dijual milk booster yang kata ready made. Minum lah, makan lah, telan lah semua. Apa pendapat doktor tentang milk booster? Okey, dia macam ni lah. Saya sebenarnya tak ada larangan untuk ibu-ibu menggunakan milk booster. Tapi itu dah bukan orang kata penyelesaian utama. Okey. Penyelesaian utama masih agak saya nak tekankan di sini, ibu-ibu kena faham konsep fisiologi tu. Yang saya tekankan tadi, konsep demand and supply. Kan benda-benda yang kita perlu buat yang tu lebih penting sebenarnya. Untuk kita kata merangsang, melancarkan pengeluaran susu. Yang tu kena penting. Itu usaha yang utama sebenarnya. Sebab badan kita memang dah tersedia. Ada fisiologi dia tersendiri. Cuma kita kena rangsang dia. Tapi saya tak juga menghalang untuk menggunakan milk booster ni. Cuma kena berhati-hati sebab ada benda yang, bila benda yang dijual ni kadang-kadang saya a bit skeptical. Kadang dia overclaim dan sebagainya. Kan? Jadi saya sebenarnya lebih prefer kalau ibu-ibu menggunakan milk booster sendiri. Benda yang kita nampak lah. Kalau beli pun benda yang kita nampak lah. Supaya kita tahu kalau dia tak ada halangan untuk milk booster. Cuma kena faham respon ibu tak sama. Dia tak semestinya berkesan untuk semua. Respon ibu tak sama. Kan? Tapi kita tak menghalang juga sebagai healthcare provider ni. Sebab apa? Kalau bahan-bahannya bahan-bahan yang sihat. Contohnya kita tahu milk booster selalu berasaskan ke kacang, kan, kurma, kan, apa semua tu dia adalah bahan-bahan yang selamat, kan. Tapi kita lebih prefer yang ambil yang betul-betul original lah nampak dia, kan. Sebab kalau kita yang diproses ni, kadang kita pun tak tahu bahan dia. Takut ada yang menggunakan bahan-bahan chemical. Contohnya ubat-ubat. Kalau ubat-ubat ni boleh, tapi ubat-ubat ni perlu orang kata prescription doktor lah. Kena ada pemantauan dari segi dos dan sebagainya. Kita bimbang yang itu. Tapi kalau kata milk boosternya, preparation tu, nampak dalam, saya pernah tengok lah. Dalam uncang tu semua ada. Ada badam, ada apa semua tu. Saya tak ada halangan. Kita memang tak ada halangan. Benda tu, kalau tak membantu untuk boostkan orang kata pengeluaran susu pun, benda tu benda yang sihat. Okay, benda yang sihat. Selamat dimakan. Benda yang selamat. So tak ada masalah. Apa lagi kalau ibu-ibu nak cuba kaedah yang sendirilah, kaedah semula jadi. Kan ibu-ibu mungkin dah tahu, dah buat kajian apa dia makanan-makanan yang lactogenic. Maksud makanan lactogenic ni makanan yang merangsang pengeluaran susu lah. Dia sebenarnya daripada perkataan Latin, lacto tu susu, kan. Genik tu apa orang kata penghasilan. So makanan yang merangsang penghasilan susu. Ibu-ibu boleh Google, memang banyak. Okey, boleh je nak guna orang kata makanan-makanan tu ambil secara orang kata organik dan natural dia. Dan mungkin ada berjaya. Tapi saya tak bagi orang kata spesifik. Tak bagi macam kata false belief lah, kata benda ni sangat membantu. Tak, tapi mungkin boleh membantu. Tengok seorang ibu. Tapi kalau kita ambil benda yang natural macam tu, tak bahaya. Yang tu kita tahu. Dan ada juga kita kata orang kata benefit pemakanan yang lain daripada bahan-bahan tu. Faham. Kan kandungan-kandungan natrium dia sangat membantu. Membantu ibu walaupun mungkin bukan untuk banyakkan susu. Cuma kena berhati-hati kalau yang formulated ni. Sebab yang formulated ni jual kebanyakan saya tengok dia tak ada R&D dia. Yang tu yang kita sebagai skeptikal yang kita kata practice based on evidence based ni, kita macam risau jugalah apa kandungan dia. Kan? Apa kandungan dia, kan, bila dia orang tak ada research and development ni tamuanya lah yang buat sendiri ni. So soalnya saya lebih encouragekan pesakit saya ambil secara semula jadilah. Contohnya kalau kata kita tahu bahan-bahan yang bersifat lactogenic ni macam carrot putih ke, kan, badam ke, kita go for something yang organik macam tu lah. Kan? Daripada kita go for something yang orang kata dah diproses yang kita tak tahu kandungan dia. Saya pun terbaca juga tahu. Ada juga yang cakap durian tu adalah milk booster bagi dia.
Jadi para suami penting sediakan makanan-makanan yang orang kata bertenaga dan mungkin membantu penghasilan susu tu kepada ibu. Okey, rajin-rajinlah suami pun baca Google. Okey, doktor, Kedah Medical Center ni adalah salah satu hospital rakan bayi. Okey, di mana kita juga mempromosikan penyusuan susu ibu ni. Okey, boleh doktor kongsikan sedikit sejauh manakah peranan Kedah Medical Center sebagai hospital rakan bayi ni membantu kejayaan penyusuan susu ibu ni? Okey. Macam inilah, saya tak spesifik peranan kita lah medical center kan. Sebab saya saja nak jelaskan kat sini lah untuk orang yang belum familiar. Apa dia kita kata baby friendly hospital ni kan. Baby friendly hospital initiative ni. Dia bukanlah kita kata, dia adalah orang kata program yang berbentuk global. Kan? Program sejagat sebenarnya yang orang kata dilancarkan oleh WHO untuk kita kata ke arah untuk mempromosikan penyusuan susu ibu, untuk protect penyusuan susu ibu sebab kita dah tahu dah kebaikan. Kan? Dia bukan dekat Malaysia saja, dia sebenarnya worldwide benda ni. Kan? Dan bagusnya sekarang ni kat Malaysia lah. Kebanyakan fasilitis kesihatan dah pun kita kata menjalankan ataupun mengimplementasikan sebagaimana rekomendasi WHO ni, iaitu mengimplementasikan garis panduan. Garis panduan ni adalah yang kita kata polisi-polisi yang ataupun kita kata praktis-praktis yang kita perlu implementkan semasa pengendalian ibu, starting daripada masa mengandung lagi. Masa mengandung, masa bersalin dan juga selepas bersalin. Okey, berita baiknya dekat Malaysia ni, kalau kata perkhidmatan kesihatan kerajaan, semua ada klinik kesihatan atau hospital, semuanya adalah baby friendly dah. Dan kita tengok makin banyak dah kita kata hospital-hospital swasta pun committed, engage dengan baby friendly hospital initiative ni, termasuklah kita kan, Kedah Medical Center. Okey, berbalik pada soalan tu, apa kita kata bagaimana benda ni membantu kan? Kalau kita tengok polisi tu, sebenarnya semua orang familiar dengan polisi dekat dinding tu, dekat mana tempat kita pergi, tapi mungkin ada yang tak faham. Ada yang baca sekali orang tak faham apa benda ni kan. Sebab saya rasa pada orang kata orang kebanyakan yang biasa yang datang awal-awal tak tahu apa dia baby friendly hospital initiative ni, dia pun akan nampak benda yang negatif. Bila baby friendly hospital rakan bayi ni pun nampak tak boleh masuk botol susu. Tak boleh masuk puting kan. Ibu kena paksa menyusu, dia pun takkan bagi susu formula susu tambahan. Itu. Dia pun nampak negatif macam tu je. Ibu akan kena paksa. Dia pun nampak macam tu. Sebenarnya bila sebab dia pun tak faham tau. Tapi okey, untuk saya sharekan kat sini supaya ada pemahaman dah kan. Sebenarnya menyusu ni bukannya orang kata kalau pun kita baby friendly hospital kat mana-mana pun dia bukan paksaan. Boleh je ibu nak memilih untuk tak nak menyusu badan kat mana pun bersalin kan. Bukan paksaan tu satu, tapi bila kita baby friendly hospital, kita akan buat pengendalian kita ke arah untuk mempromosikan dan membantu ibu menjayakan penyusuan. Okey, apa yang kita buat? Kita tengok dalam polisi kita tu lah, ni saya bagi tahu yang major yang kita buat lah. Okey, education. Kita akan ajar, kita kata ibu-ibu ni bermula daripada mengandung lagi. Kita ada checklist kita tahu. Topik apa kita nak ajar, apa yang ibu perlu tahu. Itu satu. Kita ajar, kita prepare dari segi knowledge. Tapi macam kita faham lah, knowledge sahaja, macam kita baca dulu pun, kita baca saja, kita takkan dapat semua. Kita takkan faham semua. Mungkin bila kita baca, yang kita faham, kita dapat 50%. Tapi bila kita dah bersalin nanti, kita akan dapat lagi. Bila dah sampai, kita dapat praktikal dia. Bila dah ada tu, kita akan dapat lebih lagi. Terutamanya bila ada support daripada orang keliling kita, yang tolong, itu yang berlaku di baby friendly hospital lah. Kita akan coach pula. Coaching kita akan coach pula. Kita akan tengok ibu, kita akan betulkan posisi, kita akan tengok cari solusi kalau kata ada masalah. Apa masalah dia? Kita kenal pasti dan kita cari solusi. Dan kita tengok dalam polisi kita tu, antara benda yang kita buat selain pada ajar kan. Okey, kita akan orang kata penjagaan mesra ibu, di mana kita bagi suami duduk sekali. Benda ni akan beri impak yang positif untuk ibu, kebersediaan ibu untuk meneruskan kita kata lepas salin tu. Dia punya ready tak ready nak menyusukan. Bila ada sokongan suami kat situ, kan dia akan orang kata lebih memudahkan proses tu. Lepas tu kita practice skin to skin contact. Maksud dia lepas bersalin tu,
Kita tak bada bawa baby tak berwarma apa tak. Kalau baby keadaan baik, ibu keadaan baik, duduk dengan ibu. Memang kita kata skin to skin tu tujuan utama kita nak pastikan baby tak sejuk, nak transmitkan haba ibu kepada bayi. Kita kata kan, kita cover bagi skin ibu dengan skin bayi. Tapi pada masa yang sama dia dah ada positive impact untuk penyusuan. Sebab apa dia create bonding satu dah. Ibu dah rasa okey ni memang selalu bonding tu tak ada isu lah. Kan saya memang selalu tengok lah. Isteri menangis, suami menangis punya seronok dapat baby tu. Bonding tu sangat tak ada isu sampai kita pun rasa macam sebab jugalah kadang-kadang kan. Itu satu bonding tu satu. Satu lagi kita kata bayi akan dapat menyusu cepat. Bila berada dekat ibu tu dengan rangsangan, dia ada bau dia apa semua kan daripada nipple so on, bayi akan dapat rangsangan cepat. Dan itu pun dah mempengaruhi kita kata start awal tu pun dah mempengaruhi kita kata kejayaan untuk penyusuan. Tu satu. Tu bila dah selesai dekat bilik salin kita dah mula awal, kita akan letak bayi tu bersama dengan ibu. Rooming in kita panggil. Kita tak pisahkan. Bila rooming in tu lagi banyak kita kata masa bayi berada dalam ibu. Ibu lebih cepat belajar. Tengok bila cepat belajar nampak macam mana baby tu dah ready, dah lapar, ready nak menyusu. Kan lagi senang kita nak coach mother. Betul tak betul teknik pelekapan dia, betul tak betul kita kata posisi bayi, posisi ibu masa menyusu. Benda-benda tu sangat mempengaruhi. Fasa awal sangat penting. Dan kita kata bila di baby berada di orang kata hospital rakam bayi ni, semua staff tu kita dah train dengan knowledge dan semua dia orang tu mempunyai orang kata persepsi yang kata positif sangat optimis untuk orang kata membantu menjayakan penyusuan tu kan. Itu masa dekat hospital kita katakan, dan bila keluar pula nanti masa kat hospital kita dah carikan solusi. Kita dah cuba identify apa problem dia. Kita carikan solusi. Bila keluar nanti pun hospital rakam bayi akan menyediakan kita kata kemudahan untuk konsultasi. Kita ada support group. Yang mana kita akan pastikan pesakit kita tahu macam mana nak access support group ni, contact number and so on. Support group ni fungsi dia untuk cuba orang kata selesaikan masalah yang timbul selepas tu lah. Sebab kekangan-kekangan ni kadang-kadang tak ada lagi masa fasa awal. Macam breast engorgement kan, saluran susu tersumbat contohnya kan, sakit, crack nipple sebagainya ni kadang-kadang kemudian baru timbul. Tapi hospital rakam bayi ni dah bersedia dah. Kita ada support group. Kita ada support group. Itu saya rasa macam kalau kata sebenarnya memang cantik sangatlah baby friendly hospital initiative ni kalau kata untuk membantu menjayakan penyusuan susu ibu kan. Itu kita kata kalau kata dalam banyak-banyak cara macam mana nak pastikan penyusuan susu ibu jaya ni, itulah ibu kena pilih kita kata pengendalian yang ditawarkan oleh kita kata facilities yang ada hospital rakam bayi ni yang mengimplementasikan baby friendly hospital initiative kan. Betul. Okey. Jadi doktor, kesimpulan daripada kita punya kata perbincangan hari ni tu, apa yang saya boleh dapat simpulkan kat sini ialah shared responsibility tu bukan saja daripada suami sebenarnya. Daripada segi pemilihan fasiliti bersalin yang betul di rumah. Mungkin selepas tu ibu pergi bekerja majikan di tempat kerja. Betul. Kan. Jadi pendek kata orang sekeliling itulah memainkan peranan yang penting dalam menjayakan penyusuan ni. Okey. Okey doktor, saya rasa kita boleh teruskan. Ada audien kita ada soalan tak? Kita bercakap rancak sangat sampai terlupa audien. Kita maaf ya. Okey. Soalan daripada Puan Norma Zlina Ahmad. Okey, Assalamualaikum doktor. Bagaimana kita ingin mengetahui bayi yang menyusu sudah kenyang atau belum? Okey, soalan. Okey, soalan ni bayi menyusu sudah kenyang atau belum. Okey. Secara orang kata secara amnya lah kan, sebenarnya baby kalau dia lapar dia akan ada tanda-tanda dia ready menyusu. Selepas menyusu tu kita boleh tahu baby tu dah kenyang tu kalau kata dia dah let go lah. Okay. Sebab dia ada tanda, sebab baby yang lapar dia ada tanda-tanda dia nak menyusu, dia nak isap apa semua kan. Kan, tapi bila kita kata dia dah kenyang, dia akan let go. Tapi kena tengok juga masa dia menyusu tu, dia kena masa yang kita agak cukup untuk orang kata
supply susu pada bayi lah. Dan masa menyusu tu pun ibu sebenarnya kena check sama ada efektif ke tidak penyusuan tu. Ni untuk peringkat awal lah, bila baby dah pandai, sebab baby pun sebenarnya peringkat awal perlu troka. Perlu troka untuk orang kata dapat dia punya orang kata cara-cara kan. Bayi pun perlu belajar, ibu pun perlu belajar. Semasa tu ibu kena tengok agak-agak bayi ni dapat tak susu ni, masuk ke tidak. Adalah dia kena tengok kan. Ada bunyi telan dia kan, cara hisapan dia tu kan, kena tengok. Tu kan kalau kata dah masuk dah kenyang, selalu bayi akan sendirinya let go daripada breast. Dia akan cabutlah daripada breast kalau dia dah kenyang. Cuma masa yang dia ambil untuk setiap feeding tu akan berbeza-beza lah. Peringkat awal mungkin lama lah, sebab susu pun kita kata tak berapa banyak lagi kan. Yang tu. Okey, ada baby lagi sebenarnya soalan? akan bagi indikasi sendiri lah kata dia dah kenyang sebenarnya. Dan untuk jangka panjang, sama ada saya nak menjawab soalan tu lah sama ada cukup atau tidak. Nak menjawab soalan cukup atau tidak tu kan, kadang-kadang kita tak nampak kan. Kita tengok bayi tu dia punya fungsi fisiologi dia. Kalau bayi tu kencing, bayi tu berak, masa cukup lah dia punya intake tu. Kalau untuk kita kata untuk berapa minggu seterusnya, kalau kita nampak baby put on weight, masa dia cukup lah tu kan, masuk put on weight dengan sewajarnya, masa dia cukup. Okey. Ada soalan lagi tak daripada pendengar kita? Okey, soalan kedua daripada Puan Shikenjo. Saya telah melahirkan anak yang ketiga, tetapi susu badan saya tidak banyak seperti anak pertama dan kedua. Oleh itu, apa yang perlu saya lakukan untuk menangani masalah ni? Okey, ni macam saya cakap awal tadilah kan, penyusuan ni dia tak sama untuk, respon badan pun tak sama untuk setiap ibu. Dan juga yang orang kata uniknya dia juga tak sama untuk setiap anak. Tak sama juga untuk setiap anak. Yang tu memang kita tahu. Jadi saya rasa kalau kata untuk Puan Syikin ni, dia kena balik pada keadaan asas lah. Kalau nak melancang banyakkan susu tu, kita balik pada konsep kita tadi yang saya sebut banyak kali tu. Demand and supply. Kena belajar cara tu kan. Demand and supply, dan kita cuba tengok kaji kat mana masalah dia. Kalau hotline tak ada masalah tu, maksudnya kita kena create demand tu. Demand tu cara macam saya duk cakap tadilah, kena ada rangsangan, ada stimulus, kena emptykan, bagi kosong, bagi tahu badan kata okey masih ada perlu supaya susu dikeluarkan lebih banyak. Mungkin perlu, maksudnya mungkin anak-anak yang lain mungkin senang, tapi yang ketiga ni mungkin perlu extra effort tu yang saya kata tak semestinya sama untuk semua orang. Tapi benda tu boleh dicetuskan, benda tu boleh berjaya. Boleh, insya-Allah. Jadi nak kita guna balik milk booster kan, mungkin tu salah satu ikhtiar kita lah. Maksudnya orang kata breastfeeding ni ilmu yang perlu digali sebab tak sama. Ada tak sama untuk setiap anak pun. Okey. Ada soalan lagi tak kita? Okey, soalan berikutnya daripada Puan Nur Tasha Aida Saidin. Assalamualaikum doktor, saya pernah dengar term breastfeeding jaundice. Baby ada prolong jaundice sebab menyusu ke jadi macam ni? Nurse KK minta top up dengan susu formula. Terima kasih. Macam mana tu doktor? Breastfeeding jaundice kan. Breastfeeding jaundice ni sebenarnya dia something yang fisiologi sebenarnya. Cuma kadang-kadang dia saya pun pernah dengar juga yang request untuk top up dengan formula milk sebab katanya akan mencepatkan lagi. Tapi sebenarnya yang tu pada saya adalah fakta yang orang kata misleading jugalah kan. Breastfeeding jaundice ni something yang kata fisiologi, cuma jadi berpanjangan, bukan disebabkan penyakit lah breastfeeding jaundice ni. Definisi dia. Jadi apa yang ibu perlu buat sebenarnya, teruskan penyusuan. Cuma mungkin kena penyusu lebih banyak. So lebih kerap dan cuba orang kata teknik-teknik untuk rangsang, untuk lancarkan dan tambahkan meningkatkan susu lah. Sebenarnya tak perlu pun untuk kita tambah susu formula ni selagi mana kita kata cukup. Supply tu cukup untuk bayi. Sebab kita kata sebenarnya kalau kata menyusu dengan susu ibu ni, sebab kita tahu susu ibu ni dia mudah hadam kan, dia punya kalau kita banyak kali kita menyusu pun nanti bawah motion baby akan makin okey, dia akan berak dan sebagainya banyak kali sehari, yang kata 3 hingga 5 kali. Benda tu pun membantu untuk sebenarnya membuang kuning menyingkirkan. Tu menyingkirkan. So yang lebih penting sebenarnya kita cuba tingkatkan supply. Itu je, tingkatkan supply tapi dalam bentuk breastfeeding, dalam bentuk susu ibu. Tak semestinya kena bagi formula milk. Yang tu yang misconception yang memang kerap lah. Memang kerap lah kalau pesakit saya follow up, dia orang beritahu kan dah top up. Sebab apa top up? Sebab baby jaundice. Sebenarnya itu konsep yang tak betul sebenarnya.
Okey, terima kasih doktor. Soalan berikutnya, doktor, selepas menyusukan bayi, perlukah saya bagi anak saya air kosong atau air suam? Tak Okey, boleh doktor okey. kan Yang ni pun perlu tak perlu, saya jawab senang je lah, tak perlu. tak Okey, perlu. sebab dia kalau kita tengok dalam susu ibu tu, kandungan air dia dah sangat banyak. Kandungan air dia dah sangat banyak sampai kita kata lebih 80% kandungan air. So ibu tak perlu takut yang bayi tak cukup air. 87% kandungan air, yang lain-lain tu baru ada kita kata protein, ada dia punya laktos dia, untuk karbohidrat dia dengan mineral apa semua. So air kosong tak perlu. Okey Okey, doktor, ada soalan last, ada soalan. Ini soalan terakhir kita lah. Banyak ni soalan kita ni doktor. Maklumlah tajuk yang hangat kan doktor. Memang kata tak lapuk dek hujan lah tajuk breastfeeding ni. Soalan last kita. Semasa tempoh breastfeeding, boleh tak saya ambil jamu? Macam mana doktor? Okey, yang ini kan soalan ni, saya sebenarnya jamu dan penyusuan. Okey. Satu, agak sukar kita sebenarnya nak jawab sebab pertamanya kita tak tahu kandungan jamu. Jadi kita tak boleh nak sahkan dia selamat atau tidak. Kandungan jamu kita tak tahu, kan? Jadi memang agak susahlah kita sebagai doktor ke siapa nak komen kan bila kita tak tahu kandungan, sebab kita tahu kandungan-kandungan ni mempengaruhi bayi. Sebab dia bila ibu ambil, mungkin ada juga yang dirembeskan ke dalam susu ibu dan akan sampai kepada bayi. Jadi kita khawatir kalau ada bahan-bahan yang dilarang, yang tak berpotensi tak baguslah, kesan yang tak bagus pada bayi itu satu. Kan ibu kena tahu apa kandungan dia, baru kita kata boleh buat kajian, cari balik, research balik selamat ke tidak kandungan ni, kan bahan-bahan ni pada janin. Okey, perkara kedua yang ibu-ibu kena tahu, peringkat awal first few days bayi punya kata fungsi organ-organ dia belum matang sepenuhnya. Terutamanya hati. Sebab tu baby senang kuning tu. Kan kita kata fisiologi tu kuning tu sebab disebabkan bayi tak boleh nak proses dia punya kata bilirubin, kan produk daripada sel darah merah dia yang pecah tu keluarkan dia padan sebab dia kuning, dia lambat nak proses. Sama juga efek jamu ni. Kalau kebanyakan jamu ni dia ada bahan-bahan yang bagi orang sihat ni selalu saya takut dia ada steroid. Elemen steroid yang benda ni sebenarnya diproses oleh liver, kan oleh liver. Jadi kalau kata ada yang pergi dekat bayi, takut ada efek yang negatif. So selalunya memang untuk peringkat awal kita tak galakkan. Peringkat kemudian mungkin lebih semangat, lebih selamat sebab bayi pun dah ada sistem kumuh dia sendiri yang dah matang. Kidney dia dah berfungsi lagi matang, liver dia berfungsi matang. Kalau ada yang sampai kat dia pun mungkin badan dia boleh proses macam mana ibu proses untuk tubuh dia. Tapi kita tak boleh nak bagi tahu lah yang tu selamat tak selamat. Memang saya tak boleh nak bagi tahu. Kita memang tak ada siapa boleh bagi tahu sebab kita tak tahu kandungan. Betul. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih penonton kerana menonton KMC awak ni. Okey, sila continue like dan follow Facebook KMC untuk program dan maklumat yang selanjutnya. Okey, sila share live ini untuk sebarkan kebaikan kepada semua. Okey doktor, kod yang last. Maklumlah sekarang kan minggu penyusuan, banyak kod-kod yang saya dapat. Breast milk is love, turn into food. Eat